Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Misai aku macam ikan keli kan? Tak teratur. Nak kena shave ni. Nanti aku shave. Aku ni jenis yang cakap senang berbulu muka lah. Sebab muka aku je jenis yang berbulu-bulu macam ni. Misai aku macam ikan keli kan? Aku ni kalau aku goreng, rangup tak agak-agak. Apa mula-mula cerita cakap pasal bulu ni? Tapi macam ikan keli. Bibi aku hitam. Aku tersak okok kan? Aku ni, apa orang cakap? Paru-paru aku dara, kau tahu tak? Tak pernah nak sentuh benda-benda rokok ni. Tapi asal bibi hitam lah. Banyak mengumpat kot. Fitnah pun betul juga. Assalamualaikum Team Puaka sekalian. Welcome back to my YouTube channel. Weh, banyak betul buat video minggu ni So, apa khabar geng? Sihat tak sihat? Ada baik kah? Kalau tak ada baik, cepat-cepat pergi baikkan diri anda. Kerana apa geng? Kerana kalau anda tak sihat, saya pun tak sihat nak bercerita. Jadi, yang mana sihat, yang mana tak follow lagi, yang mana tak subscribe lagi, tolong bantu saya geng. Bantu subscribe, bantu on notification button, bantu share cerita saya dekat IG, dekat TikTok, dekat Facebook. Kalau anda share, jangan lupa, jangan segan, jangan silu tag IG saya geng, aku Iqmal Hanif. Dan yang paling penting rakan-rakan sekalian, jangan lupa hashtag kita, hashtag Team Puaka. Asal aku bercerita macam tim-tim bahas sekolah menengah agama Islam ni? Aku bercakap macam tim-tim berbahas, kau tahu tak? Yang budak-budak sekolah perbahasan nak berbahas, Assalamualaikum, hari ni saya nak berbahas. Aku rasa macam geng-geng tu kan cakap tahun apa? Bibi hitam. Misai ikan keli. Entahlah. Hari ni aku dengan besar hati, berbesar diri, aku nak ucap terima kasih lah kepada yang stay dengan aku. Ribuan-ribuan terima kasih kepada yang support aku berdawal sampai akhir, sampai sekarang. Memang aku cakap korang Team Puaka yang paling padu lah geng. Memang korang yang paling padu. Untuk korang yang tengok tak subscribe tu, agak-agak tak nak join dorang yang padu-padu ke? Tak nak join Team Puaka aku ke? Join tak payah bayar geng. Join korang just subscribe, automatically korang Team Puaka. Nanti mana tahu aku nak buat apa orang cakap? Telegram ke, aku nak buat WhatsApp group ke, kita cik-cik dekat luar. Nanti kalau jumpa, tegur-tegur aku belanja air masak. So, pada waktu malam yang sebegini rupa, aku tak naklah sembang banyak-banyak. Jadi, marilah kita terus sambung cerita seram kita pada hari ini. Cerita ni daripada tim-tim Puaka kita juga, kawan-kawan kita juga. Dia DM aku cakap, bang, saya nak cerita boleh bang? Aku macam biasalah, melayan lah. Ya kak, ya adik nak cerita apa, ceritalah. So, dia ceritalah pengalaman dia dengan apa yang terjadi. Tapi sebelum aku mulakan cerita geng, macam biasa kita tutup lampu dulu. Kejap ya. Sekejap. Mana switch lampu ni? Okey geng. Lain macam merah dia geng. Merah dia teruk sangat. Aku dah rasa macam berada dalam air sirap. Sekejap Hui, gelap-gelap macam ni nak tengok apa? Baru okey lampu macam ni. So, cerita yang aku nak ceritakan pada malam ini diceritakan oleh salah seorang sahabat kita macam aku cakap tadi. Nama sahabat kita ni adalah Nurin. Nurin ni umur dia 28 tahun. Dia kakak lah. Kita panggil dia Akak Nurin lah. Cerita ni cerita baru je jadi. Dan cerita ni terjadi dekat office dia. Kau tahu tak masuk office tu apa? Masuk office tu pejabat pos. Tak geng. Masuk office tu adalah office pejabat. So cerita pada malam ini dia beri nama sebagai Overtime. Nurin ni, Akak Nurin ni, dia berumur 28 tahun. Dan dia bekerja di salah sebuah company yang berada di Seksyen 2 Shah Alam. Kat Seksyen 2 ni memang kebanyakan office je. So, Akak Nurin ni, dia bekerja sebagai seorang accountant di sebuah office yang orang cakap, office tak besar mana lah. Office kecil-kecil je. Bagi yang tak tahu maksud accountant tu apa, accountant tu adalah angkasawan. Pening kan? Tak, accountant tu adalah orang yang buat calculation tentang duit-duit company, duit masuk, duit keluar. Dan disebabkan minggu tu ada auditor nak datang,
Auditor ni ibarat macam ketua accountant lah. Dia nak datang office sebab dia nak check report. Duit yang masuk kena tak dengan duit yang keluar. Dia nak check report tu. So Akak Nurin ni dia kena make sure yang segala benda tu cukup, segala benda tu ada. Sebab apa? Sebab kalau ada salah ke, ada yang tak cukup ke, ada duit hilang ke, yang akan dipertanggungjawabkan adalah Kak Nurin. So cerita ni berlaku pada hari Rabu. Esoknya Khamis. Khamis ni auditor tu nak datang, dia nak datang check report. So Akak Nurin dengan kawan dia tengah berdungkus lumus lah nak settlekan report. Maksudnya dekat company tu ada 2 orang accountant, Kak Nurin dengan kawan dia. Memang dua-dua duduk dalam satu bilik, memang tengah menonggeng lah, memang frust menonggeng settlekan report. Nak check balance, nak check duit keluar masuk, nak check hutang-hutang. Jam menunjukkan pukul 6 petang. Time ni staff dah nak balik. So pukul 6 tu kebanyakan staff dah nak punch out. Nak balik rumah. Tapi 2 orang accountant yang aku cakap tadi masih berada dalam bilik, dalam office menyiapkan report diorang. Pukul 6 ni banyak lagi, tebal lagi buku yang tak siap. Tiba-tiba lebih kurang pukul 6 suku macam tu, kawan Akak Nurin cakap, Nurin, aku kena balik dululah Nurin. Laki aku call ni anak aku demam nak kena bawa pergi hospital. Dan pula laki call anak demam. Tengah nak hantar report esok boleh pula call anak demam. Akak Nurin ni jenis yang lurus. Lurus bendul. Macam pembaris. Hina baik. Tapi Akak Nurin kalau tengok maaf ya saya gurau-gurau akak. Tapi ini akak cakap sendiri. Akak Nurin yang cakap. Dia cakap saya ni lurus dek. Kalau nak dibezakan saya dengan pembaris, saya lagi lurus pada pembaris. Bila kawan Akak Nurin cakap yang dia kena balik sebab anak dia tak sihat, muka Akak Nurin dah merah ni, dah merah tahan marah. Kau ni esok nak hantar report, kau nak balik. Kau dah kenapa? Kalau kau balik, report ni siapa nak buat? Takkan aku nak buat seorang-seorang. Disebabkan Kak Nurin ni macam pembaris, dia pun anggut je lah. Dalam hati cakap lain, dalam hati memberontak. Kau dasar Mickey Mouse bertanduk, tak guna. Nak balik awal, aku pun nak balik juga. Report tak siap lagi. Dalam hati. Tapi depan-depan cakap, yelah tak apalah, balik dulu. Dan lepas kawan dia balik, tinggallah Akak Nurin seorang-seorang dalam office. Company ni, dia company yang 2 tingkat geng. Bawah tu ada showroom, macam ada galeri lah. Atas tu adalah company. Office dia ni macam petak. Ni office dia petak. Ini ada satu ruang macam ruang untuk lepak-lepak lah. Ini ada 3 bilik. Ini ada bilik file. Ini ada bilik Kak Nurin, bilik accountant. Dan ini adalah bilik bos. Manakala toilet dekat ujung sini, kat ujung. Pintu kat sini. Dapat bayangkan geng dia punya peta plan tu. Aku takkan aku nak lukis malam-malam ni, nak cari pen satu hal pula. Aku ni dah lama tak menulis. Maksudnya dalam satu office petak tu ada 3 buah bilik. Bilik bos, bilik file, bilik accounting. Bilik Kak Nurin dekat tengah-tengah. Bilik Kak Nurin ni pula jenis bilik petak je geng. Bilik petak. Lepas tu pintu bilik dia merupakan pintu office yang ada tingkap kecil tu. Meja Kak Nurin ni hadap pintu. Maksudnya dari meja dia boleh nampak dekat cermin pintu tu. Dia tengok jam, dah pukul 8 ni, dah lambat nak solat maghrib ni. So dia stop kejap, dia decide dia nak solat. Macam aku cakap tadi, toilet berada dekat hujung office. So kalau Kak Nurin nak pergi ke toilet, dia kena merentasi office yang kosong tu. So Kak Nurin buat biasa je lah. Dia bangun, dia geliat kejap, prak. Bunyi apa prak? Bunyi badan geng. Selalu kalau duduk lama-lama, kita bangun bunyi prak. Macam bunyi kentut. So Kak Nurin bangun, dia geliat kejap. Lepas tu dia nak berjalan keluar. Mana rambut aku? Bawah sikit. Macam tu. So Kak Nurin bangun, dia berjalan ke arah pintu, dia buka pintu. Kenapa tepuk geng? Macam bunyi nyamuk. Acah-acah ingat lawak ke? Bila Kak Nurin buka pintu tu geng, bila dia buka pintu, dia nampak office tu gelap gelita. Ada cahaya pun, cahaya daripada bilik Kak Nurin yang melimpahi kawasan office. Tapi memang serius gelap gelita. Kak Nurin cakap dalam hati, diorang ni tahu ke aku OT sampai tutup semua lampu? Patut janganlah tutup semua lampu. Suis lampu berada di depan, di bahagian pintu masuk.
So kalau dia nak pergi buka lampu, dia kena lalu bilik file yang kat sebelah dia tu, dia kena berjalan sampai ke depan. Dalam hati dia fikir, aduh jauhnya, tapi tak boleh buat apa geng. So dia kena beranikan diri. Dia jalan juga perlahan-lahan dalam gelap, dan dia buka pintu dia luas-luas supaya lampu dua bilik dia melimpahi kawasan office tu. So dia jalan-jalan, dia pandang bawah, sampai dekat switch lampu, dia tekan, petepak. Office yang tadi gelap, ada lampu. Ni first time Kak Nurin overtime dia cakap. And Kak Nurin ni juga merupakan seorang yang penakut. Settle buka lampu, nampak depan dia kosong. Ada meja-meja, ada bilik dia yang cerah, bilik file yang terbuka luas tapi gelap, bilik bos yang tertutup pintu, toilet dekat hujung sekali. Tapi memang sunyi sepi kan. Yang ada hanya bunyi ni, bukan bunyi nyamuk geng. Contohnya kalau kita senyap kan. Okay, kalau kita senyap jap. Dengar tak? Dia ada bunyi ni kat ujung telinga tu. Dia bunyi tu. So dia pun berjalan perlahan-lahan nak pergi ke toilet. Dia jalan depan bilik file, kosong, gelap, dia pandang bawah, melintasi depan bilik dia yang bersepah dengan kertas-kertas. Dia jalan lagi melintasi office bos dia yang tutup pintu. Dia jalan lagi ke depan, sampailah dekat toilet. Then dia masuk toilet, kunci pintu, tak. Dia kunci pintu. So dia settlekanlah hal dia. Lebih kurang dalam 5 minit lepas tu, dia nak keluar. Dia buka pintu, plak. Bila dia buka pintu geng, bila dia buka pintu, office kembali gelap gelita. Asal tiba-tiba gelap ni? Itulah punya dia fikir. Siapa tutup lampu? Asal tiba-tiba gelap? Pak Gad tutup lampu ke? Kak Nurin yang tadi berani terus jadi penakut babe. Sebab apa? Sebab yelah tadi at least ada lampu dua bilik dia. Tapi ni gelap gelita. Lampu dua bilik dia pun tak nampak. Memang time tu Kak Nurin berdiri depan toilet dalam gelap gelita. Hanya ada lampu limpahan daripada toilet sahaja yang menerangi depan dia. So dia buka pintu toilet luas-luas dalam keadaan sama-sama kegelapan. Dia berjalan masuk ke dalam office. Dia berjalan perlahan-lahan, mata fokus je pandang bawah. Sebab apa? Sebab dia tak nak mata dia melilau pandang kiri kanan. Dia pun takut geng. Dia jalan sampai depan bilik bos yang pintu dia tertutup. Then dia jalan lagi ke depan. Dia jalan. Bila sampai depan bilik dia, depan bilik dia pun lampu tertutup. Dan dia perasan, walaupun dia pandang bawah, dia perasan di balik mata dia, di balik ujung mata dia, seperti ada sesuatu. Macam korang sekarang, korang tengah pandang depan, tapi kiri kanan mata korang ni, ujung mata korang mesti akan nampak macam bayangan apa kat sebelah. So macam itulah Kak Nurin. Dia pandang bawah tapi dia nampak ada benda dekat dalam bilik. Benda tu seakan berdiri di dalam bilik Kak Nurin. Kak Nurin pun macam terstop lah. Jalan-jalan terstop. Nampak ada something berdiri dekat sini. Dan dalam keadaan stop tu, Kak Nurin jeling sikit. Dia julingkan mata. Dia jeling sikit sebab nak pasti yang dia nampak tu betul ke ataupun just mainan otak dia je. Masa dia jeling, benda tu tak bergerak. Benda tu seakan satu tubuh kecil je macam tubuh seorang budak tengah berdiri di atas meja kawan Kak Nurin. Kak Nurin ignore lah. Kak Nurin buat tak tahu. Dia cakap perasaan je ni kot. So dia teruskan berjalan. Dia terus berjalan. Tapi time ni dalam berani dah takut. So dia jalan laju. Dia jumpa Swiss. Dia petik. Pak. Daripada tempat Swiss tu, dia boleh nampak bilik dia dekat depan. So dia petik Swiss. Pak. Dia pandang belakang. Depan bilik dia kosong. Kosong dalam kegelapan. So Kak Nurin terus berjalan laju-laju. Masuk office dia. Tutup pintu.
Pak. So dia cakap, tak boleh lah ni, kena tenangkan diri kejap, kena solat ni. So dia pun ambil kain tu, apa orang panggil kain yang buat semayang tu, aku lupa lagi nama dia. Kain kapan buat buku seorang mati. Kain sejadah. Kain sejadah. So dia ambil kain sejadah, dia bentangkan hadap pintu. Sebab kiblat memang hadap pintu. So time tu Kak Nurin nak solat lah. Dia solat, get ready, niat, takbir, Allahu Akbar. Masa dia tengah cuba nak khusyuk solat tu geng, tiba-tiba dia terdengar satu bunyi yang orang cakap, kita pun biasa dengar bunyi ni. Bunyi apa? Bunyi seakan sebiji guli jatuh di bahagian luar office. Ni bilik dia, dia tengah solat. Dekat berhadapan dengan pintu bilik dia, seakan ada sebiji guli jatuh dan berguling. Tak, ter. Apa bunyi guli macam tu bunyi guli tak. Lain macam guli aku. Bunyi tu bukan sekali geng, bunyi tu 2-3 kali. Tapi Kak Nurin still cuba untuk khusyuk solat. Dia still Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Tapi sepanjang dia solat tu, bunyi guli tu 2-3 kali jadi. Tak, ketik. Tak, ketik. Makin lama makin pelik lah bunyi aku buat. Seram pun ada bunyi guli macam itu. Sampailah time tahiyat akhir. Dia tengah duduk tahiyat akhir, dia bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas bagi salam, dia termenung kejap. Dia pandang je sejadah tu. Standard lah kita geng, lepas solat mesti kita termenung punya. Kita lepas solat kita tak istighfar. Lepas solat kita tak baca apa-apa. Lepas solat kita termenung jap. Termenung jap, fikir nasib. Penatnya jadi hamba dunia ni. Penat bekerja, bila nak kaya. Dan tengah-tengah termenung, tengah-tengah fikirkan nasib dunia, tiba-tiba Kak Nurin terkejut sebab pintu bilik dia diketuk. Member tadi tengah termenung, terkejut, terus terkalih ke belakang geng. Terkalih ke belakang, dia pandang je pintu tu. Tak terkejut, muka terkejut macam ni? Macam ni. Dan macam yang aku cakap tadi, pintu office Kak Nurin ada satu tingkap kecil. Dan dipandang dekat tingkap tu, secara tiba-tiba lampu office dekat luar kembali terpadam. Tinggal Kak Nurin seorang-seorang dalam cahaya bilik dia. Tapi time tu hati Kak Nurin dah tak kuat. Orang cakap benda ni kalau hati kita makin gugup, makin dia suka kacau. Time tu hati Kak Nurin memang dah tak kuat. Memang dah takut gila. Yelah tadi bunyi guli, lepas tu tiba-tiba ada bunyi ketukar pintu. Tiba-tiba lampu terpadam. Kalau aku pun aku lari geng. Aku yang tak boleh lari ni pun, kalau jadi benda kat aku lari. Dari Shah Alam sampai ke Pahang, aku lari. Kalau sembang, hamster boleh terbang kan. Dan Kak Nurin ni, dia tengok je tingkap tu. Otak dia fikir macam-macam. Apa lagi ni? Dan tengah pandang-pandang tingkap tu, tiba-tiba, sekali lagi, pintu bilik dia diketuk. Tapi kali ni, bukan hanya sekadar ketukan. Bunyi ketuk, dan ada satu suara di balik pintu yang cakap, dah siap ke? Jom main. Kak Nurin dengar suara tu geng, terus lemah semangat. Terus jantung dia nak pecah geng. Duk-dak. Nak meletup jantung dia geng. Dalam keadaan menggeletar macam gitu, tak boleh stop. Buat lawak. Tak, aku tengah takut ni. Cerita Kak Nurin ni macam lain macam. So dalam keadaan menggeletar, dalam keadaan nervous tu, Kak Nurin beranikan diri. Dia nak tegur benda tu. Dia cakap apa? Kak Nurin cakap, jangan kacau aku. Aku datang nak buat kerja ni. Dan Kak Nurin pun dia try nak, orang cakap apa? Nak
alih fokus dia nak bangun, dia nak buat kerja. So dia bangun daripada tempat solat, dia berdiri, dia ambil orang cakap apa, kain sejadah tadi, dia lipat balik. Macam aku cakap tadi, Kak Nurin solat menghadap pintu, betul tak? Dan bila dia dah lipat sejadah, dia nak pusing ke arah meja dia. Bila dia dah pusing, Kak Nurin tercengang. Tercengang kenapa? Tercengang sebab bila Kak Nurin pusing je, betul-betul di atas meja dia kelihatan seorang budak perempuan berbaju sekolah rendah, pakai tudung, tapi mata dia hitam, hidung dia dipenuhi dengan darah, mulut dia pun menjejeh dengan darah. Dan budak perempuan tu duduk atas meja Kak Nurin sambil menghayunkan kaki. Macam mana nak cakap? Ni meja. So dia duduk sambil dia hayun kaki macam gitu. Korang nampak ke kaki aku? Kak Nurin yang terpandang benda tu terus rebah, terus pengsan, tak sedarkan diri sampai pagi esok. Esoknya Kak Nurin sedar sebab member dia kejut. Member dia pun terkejut, geng. Kenapa terkejut? Gila kau tak terkejut. Buka pintu, nampak tengah terbongkang satu tubuh yang still berpakaian, orang cakap apa, kain semayang. Kalau aku pun lari, geng. Masuk bilik, tiba-tiba nampak mak aku pakai kain semayang, tengah terbaring, terbujur. Aku dah fikir lain, jangan sampai aku ambil garam, aku baling. Kena halau rumah sekejap lagi. Dan dia ceritakan apa yang ditanya-tanya, budak yang dia nampak tu merupakan budak yang pernah mati aksiden di jalan depan office dia. Budak tu nak balik sekolah, dan masa tengah jalan-jalan, tiba-tiba ada kereta langgar. Maybe itu merupakan gangguan syaitan dan jin lah yang merupai budak tu. Dan pernah dijadikan cerita juga, beberapa kali office mate dia yang overtime mesti akan diganggu. Kadang-kadang tengah buat kerja depan komputer, depan PC, bunyi suara, "Bang, nak main?" So gang, that's all for today. That's all for tonight. Thank you guys kepada yang sudi stay sampai habis. So gang, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Tolong aku gang. Tolong apa? Tolong capaikan aku 20k pada bulan depan. Sebab apa? Sebab kalau capai 20k, aku nak buat giveaway. So aku rasa itu saja untuk malam ni, geng. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Mengah Habib cakap laju-laju. Macam mana rapper boleh cakap laju-laju Dia tak pernah tersedak Alio sendiri ke? Aku cakap laju macam ni pun nak tersedak Alio sendiri. Akhir kata, jangan biarkan hidup anda menjadi story puaka. Terima kasih kerana bersama saya, Mazidul Akmal Siddiq, TV3. Terima kasih kerana bersama saya, aku Iqmal Hanif. Ciao.